Island lah untuk spend holiday kat situ. Okay. Macam ala Thailand gitu. Tiba-tiba. Ya, Tapi tiba tengok toilet movie kan ada rumah dekat ni kan pulau kat KK. hutan. Kat hutan. Okay. And then Nina nak tu private. nak apa ni? Open business cafe orang Asia lah. Oh, insya-Allah. Okay. Nak Minat lebih kopi. kaya lah. So kira nak lebih kaya ni. Tak, macam kita kan ada cita rasa kopi sendiri kan. So macam orang rasa juga macam tu. Okay. So itulah jawapan korang. Ada lagi ke yang tak balas? Tak jawab. Tak balas sudah hangat. Okay, tak apalah, semua dah jawab ke insya-Allah. So itulah jawapan korang untuk apa awak nak buat kalau awak ni crazy rich Asian. Masya Allah. Tapi jawapan korang ni macam comel. Henry Golding. Astaghfirullahaladzim Nina. Kontrol. Istighfar sikit Nina. Okay. So, tapi jawapan korang masih comel-comel lah. Masih nak buka kafe, nak makan, nak macam dengan family, nak masuk saham, nak kahwin tu rela sikit kan. Nak travel tu semua apa tu? Comel punya. Asyik Jidan je awak. Okay, akak kena tegur kau akak sebab suara akak kuat sangat Jidan. Baiklah akak kena pelakar suara. Akak tak lemah tak, akak just pelakar suara je. So, itu semua jawapan non tunai kan. So akak nak tunjuk apa jawapan dunia ataupun apa jawapan semua orang yang dekat dunia kalau akak tanya soalan pada dia orang So sebelum tu, jom kita tengok satu video. Excited tak? Nak tengok satu video? Excited. Baiklah. Okay. Nampak tak? Okay. Astagfirullahalazim. Tak ada sangkut. Ya, tahu. Sedihnya. I told you so. Tak apalah. Bismillah. Oh, Andre. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin. Kau tak reload? Subhanallah. Harap salah payah tu nasi chicken. Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy.
Siapa nak rumah macam tu? Nak, tapi yang minimalist and dark. Dark Nak interior. apa? Dark interior. Nak interior. Ni kata saya. Okey, lagi siapa nak lagi rumah macam tu? Nak. Betul. Akak pernah. Itu sebenarnya dream house akak, bukan orangnya. Orangnya tak keluar, akak macam alah, keluar kat dia, tapi itulah rumah itulah yang akak nak tunjukkan tu kan. Dark interior and minimalist. Tapi nak gelonsor dalam tu tak ada. Tu macam nak awak naik awak ni. Kalau ada gelonsor je. Awak mesti kena naik tangga. Mungkin nak gelonsor dan lift lah kot insyaAllah. Okay. So itu rumah favorite akak juga. Tapi ini pun akan nak, itu satu jenis luxury. Kalau awak ni crazy rich Asians, satu lagi akak tunjuk kan. Tapi ini tadi kan luxury kan, ataupun harta yang kita dapat tengok. Yang ni kita tengok lifestyle dia pula. Lifestyle sekejap, kat share. Okay, tajuk dia kata ni luxury shopping in China with no limit. Ataupun dikatakan the Bling Dynasty. Jom kita tengok Versace. Dia akak. Last days last by the grace of the Father. Versace. Akak ni akak lajukan video sebab cepatkan masa. Versace。Dolce and Gabbana 在那边的。Gucci，太多的东西。 Wealth and class have always gone hand in hand. The difference today versus in dynastic times is that wealth is Macam tak faham apa Sujudan. Terbuat ni dah normal lah. Tak nak faham. That's why many people are pretty fixated on being able to properly pronounce foreign luxury brands. LV 全名怎么说？ Louis Vuitton 再说一遍。 Louis Vuitton OK。 When you say LV, it's not nearly as sophisticated as the ability to pronounce with a proper French accent. Louis Vuitton Louis Vuitton 很好。 We're not just talking about luxury brands, we're talking about the ability to navigate a luxury lifestyle, and that needs to be mastered like anything else in life. 对，就是那个哦。这个是16万。 A lot of the wealth in China is self-made. Several hundred billionaires are self-made. Over 1 million millionaires are self-made. All the rich in China are only nouveau riche. 这是你的衣服，对，这是我的，这是你用的，对，这张。I love it。 The sophisticated woman is willing to spend a lot of money on very expensive articles. 2万3千吧。 However, she should spend her money wisely. 2万3千八有没有什么？没有啊，没有折扣。 Bargaining in China is a mark of clever resourcefulness. 我们有折扣没有？我就送礼物给你。好好。 We do have a culture of conspicuous consumption. 这个表是我喜欢是 Damiani 的那个意大利，最近我购买他们东西比较多。 In China, luxury is associated with upward mobility, forward momentum, progression in life. It is an investment that needs to yield dividends on the journey towards greatness. In restaurants, in shops, at retail stores, people will look at what bag you're carrying and that will change the way they serve you. Chinese like to sparkle, but they don't like to shine. You have to, on one hand, stand out. That's projective. But you also need to fit in. So bling needs to be very understated. For example, the mobile phone. Take a look at the back of that Apple Gold phone. It's perfect. It's matte gold. Even I have been forced to use an Apple Gold phone. However, the design inside the home is significantly flashier, more rococo. And who are you wearing today? 这个是瓦萨奇的，这是我一直最喜欢的，瓦萨奇的。 Understatement has a different threshold here. 它有一点，我不希望一个
很浓的那个酒吧，一看见 EL 就知道哦是他们家的。Alamak, sekat-sekat yang pernah. Kau okey je? Dia video je yang tersekat, dia punya audio Faham okey. tak? Tapi faham tak? Audio dia okey. Okay, basically kalau nak cerita balik, itulah lifestyle orang, apa tu, Crazy Rich Asians lah dekat China kan. Dan awal-awal tu dia buat apa? Makcik Cina tu buat apa? Kan dia macam Which one? belajar, macam awal tadi, Kau macam dia belajar macam masuk pronunciation. kelas. Pronunciation brand. Kenapa dia kena belajar pronunciation? Louis Vuitton, Versace. Sebab pronunciation tu Dolce bagi Gabbana. orang satu benda yang penting. Kalau macam kita kaya tapi salah sebut nampak kampung. Macam tu. Yes. Okay, lepas tu ada lagi point dia kata dalam video tu, whenever you go, people are going to look at the bag you're wearing. Maksudnya, kat mana saja awak pergi, orang akan tengok bag yang apa yang awak pakai. So orang tak tengok muka, orang tak tengok akhlak, orang tak tengok senyuman, orang tak tengok mata, orang tengok bag. So kalau awak pakai Versace, lain. Apa tu, layanan yang kita dapat. Kalau awak pakai Louis Vuitton, lain lagi. Kalau awak pakai ni, cakapak pula. Apa akak pakai beg akak pakai apa? Tak ada brand, akak tak pakai brand. Kalau dia pakai beg akak tu, Allah tak pandang tak naik. Siapa dia ni? Keluar tolong macam tu kan. So kat sini kan, apa antara daripada dua video ni yang akak baru tunjuk tadi, dengan slide yang akak cerita pasal akak tanya pasal apa tu, apa yang korang nak buat kalau korang ni Crazy Rich Asian, apa yang korang dapat? Apa yang korang boleh tadaburkan, bukan tadaburkan lah, apa yang korang boleh relate daripada dua video yang akak cerita tadi, yang akak tunjuk tadi? Susah kan soalan? Akak pun rasa susah. Okay, akak simplekan. Nak tak hidup macam Crazy Rich Asian lepas tengok video kedua tadi? Okay, kalau akak nak highlightkan balik video kedua tadi, dia dah kaya. Dia dah kaya, dah ada semua dia, tapi dia kena belajar macam nak belajar etika sebagai orang kaya, nak belajar macam nak sebut Louis Vuitton, belajar kena beli barang-barang mahal yang updated. Sebab apa? Sebab orang tengok bag dia dulu, orang tengok kasut dulu, orang tengok baju dia dulu. Macam-macam dia kena buat. Tapi dia dah kaya tau. Dia dah ada billions dalam account bank dia. Dia ada banyak kereta. Tapi dia macam kena lagi. Sebab apa? Sebab orang tengah tengok harta-harta yang dia pakai kan. So aku nak tanya korang sekali lagi. Nak tak jadi Crazy Rich Asians lepas tahu dua lifestyle tu? Dia nak tapi ada tapi. Apa tapi awak? Kalau macam Nak tapi macam tak nak. dia bukan tak nak, dia nak lah. Dia macam orang Apa dia. Apa dia? Nina? Orang kata? Dia macam orang kata syurga dunia. Syurga dunia. Betul dia memang syurga dunia. Tapi kenapa awak tak nak syurga dunia kot? Come on. You have Louis Vuitton. You have Versace. Sebab kalau sekarang kita akan try everything yang kita nak untuk capai benda tu kan. And then bila kita dah ada dekat tahap tu, kita akan lupa yang bawah. Normally orang akan macam tu. Sebab dia akan pentingkan status sosial yang elite tu. Macam banyak mata, banyak hati, banyak mulut yang nak kena jaga macam tu. Okay, faham. Yang lain yang chat, yang terus kat chat ni, Tuna macam sama kan jawapan, nak 50-50, setengah-setengah, half-half. Macam nak tapi macam tak nak, Longchamp, favorite. Okay, awak Nina. So kenapa yang dalam apa tu, Rose, Roti Ija kan, Bella, Auni, kenapa awak tak nak Alia, Ali? Sebab penat susah life macam tu. Kalau kak jawab akak nak tapi macam korang lah sama jawapan. Nak tapi tak nak yang penat-penat tu. Macam best but at the same time penat. Okay. So dengan itu akan ajak korang untuk buka surah apa cerita pasal nikmat?
Semua surah lah kak, excuse me. Surah apa yang paling banyak Allah mention pasal nikmat? Ar-Rahman. Masya Allah, pandainya adik-adik akak ni. Betul, Ar-Rahman. So sila buka surah Ar-Rahman. Surah ke berapa? 5. Hebatlah korang ni. Okay, siapa dah jumpa? Tafadhal tadabbur 4 ayat. Ayat surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Tafadhal mashkura. Akak tak pernah dengar suara yang lain-lain selain daripada Nina. Cerita cakap sikit. Ali ke? Atau siapa ke? Cuti kat Allah, so patut sian. Saya bukan pada orang lain. Fine. Tak apalah awak. Saya boleh tak? Tafadhal. Siapa tu? Balkis Balkis. Tafadhal. Jelas tak kak? Jelas. Alhamdulillah. Ayat 1 sampai 4 kan? Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Al-Nama Al-Quran. Dia menciptakan manusia, khalaqal insan, dan dia mengajarnya pandai berbicara, Allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Okey, jadi kita tengok satu-satu ayat surah Ar-Rahman ni. Apa maksud Ar-Rahman? Saya boleh cerita kat akak apa maksud Ar-Rahman? Ada tak siapa ada jawapan dia? Jangan baca slide. Tak ada lah, boleh baca slide. Tak ada jawapan. Sayang. Kasih sayang. Oh lah, capakilah Azwa. Kasih sayang, betul? Lagi? Buka pada orang lain lagi. Bolehlah Nina. Cepat, Nina tengah buka peluang pada orang lain. Ada nak sambut pembukaan pintu Nina? Ada? Siapa tu? Balkis. Kasih sayang Allah pada setiap hambanya, termasuk yang Islam ataupun tak. Betul. Ni pun betul. Kasih sayang pada semua makhluk. Masya Allah. Pandai lah adik aku ni. Subhanallah kan. Moga Allah beri kepandaian yang berterusan. Amin. Betul kan. Jawapan-jawapan korang, jawapan tu dah betul kan. Ar-Rahman ni, kalau akak nak simpulkan, suara akak sweet tak sekarang sebab akak tengah perlahankan suara. So Ar-Rahman ni bermaksud, kalau akak simpulkan dia, segala apa yang ada kat dunia, segala apa yang ada kat dunia dan kesenangan hidup di dalamnya sangatlah tak bererti apa-apa kalau kita bandingkan semua tu dengan rahmat Allah SWT kat atas diri kita. Faham tak kenyataan akak tadi? Akak ulang segala apa yang ada kat dunia dan kesenangan hidup di dalamnya. So boleh ingat balik video-video tadi dan juga segala kekayaan yang boleh bayangkan, ingat balik. So semua benda tu, apa yang ada kat dunia dan juga kesenangan dalam dunia ni sangatlah tak bermakna, tak bererti apa-apa kalau kita nak bandingkan, bila kita bandingkan dengan besarnya rahmat Allah atas diri kita sahaja, diri kita seorang. Maksudnya, kalaulah, sebab tak kata tadi, kalau awak jadi Crazy Rich Asians, awak nak buat apa? Okay, besok awak dah jadi. Contoh semua orang, setiap seorang daripada korang ni adalah Crazy Rich Asians. Tak naklah Asians, Crazy Rich World. Maksudnya korang ni paling kaya kat dunia ni lah. Tak siapa boleh tandingi korang. Kalaulah tiba-tiba one day mata korang buta, korang nak buat apa? Boleh bayar tak mata buta ni saya bayar awak 1,000 juta untuk kembalikan balik penglihatan sebelah mata saya ni? Agak boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Awak ada berbilion-bilion kot. Why not? Beli je lah mata baru. Excuse me.
I have Versace, I have Louis Vuitton. So why can't I buy my eye? Sebelah mata je kot. Boleh tak? Macam boleh buat ni je, surgery je kak. Ya ke? Tak sama dengan mata asli. Tak ada yang mampu ganti yang sama. Betul. Sebab mata kita is mata kita kan. Pemindahan organ. Kalau kita tahu tak, kalau kita buat pemindahan organ pun dia akan ada complications. Contohnya kalau kak dapat mata baru sebelah ni, mata sebelah ni tak akan jelas mata sebelah original akak. Dan mata sebelah akak yang terganti ni akan sentiasa macam berdenyut sebab dia tak sync dengan badan kita. Itu sains lah, part sains dia. Betul. Kalau tak ada penderma, tak adalah. Kalau ada penderma, alhamdulillah. Tapi ada complications. Kalau tak ada penderma, betul lah sebelah kita kan. Betul lah mata sebelah kita. So bayangkan Ar-Rahman Allah atas diri awak sahaja menandingi, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Aisyah, Assalamualaikum. Kita orang baru buka surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Awak boleh buka Aisyah, InsyaAllah. Okay, agak sambung tadi kan. Walaupun awak ada seluruh kekayaan dunia ni, maksudnya segala benda yang awak dah tengok dekat dunia, dekat 2 video tadi, tambah beribu-ribu, berjuta-juta lagi duit yang awak boleh dapat, tak akan sama ataupun tak akan setanding dengan betapa Ar-Rahmannya Allah kat atas diri awak. Rambut awak, mata awak, jantung awak. Awak tahu kan jantung kita ni, sel-sel dalam badan kita ni boleh membiak ataupun boleh terganti. Contohnya kalau kita luka tu akan jadi apa? Dia akan jadi scars. Maksudnya kulit kita tu akan buat sel baru untuk tutup luka tu, betul tak? Contoh kita ada jerawat kat sini, jerawat tu akan hilang sebab sel-sel baru akan keluarkan jerawat. Ija, mitosis, betul, Masya Allah. Terlebih pandai pula dari aku ni. Betul tu, mitosis. Betul, sel ni akan membiak ataupun dinamakan mitosis untuk jadi sel-sel baru. Kecuali sel buah pinggang, it's okay Aisyah, it's okay. Kecuali sel buah pinggang tak boleh mitosis, dia tak boleh ganti. Sel jantung, sel hati, ni sel paru-paru, sel otak, sel bone marrow, sel apa lagi? Sel tulang kan? Sel tulang boleh kalau minum susu banyak. Tapi dia ada limit lah. Maksudnya, contohlah kalau hilang otak, awak boleh ganti otak lain tak? Tak boleh. Sebab itulah banyak patients dia brain death. Dia tak mati tapi otak dia mati. So apa jadi pada dia? Dia lumpuh kan? Tak boleh buat apa. Oh, Ija Rosiani Asyik Cita tulis nama korang Ros dua-dua. Asyik Cita. Okay, Ros Syafizat Ija Astaghfirullahalazim. Barakallahu fiq. Ros sebab mitosis, Asyik Jidan Ija. Okay, ulang balik tadi. So maksudnya bila orang tu dah lumpuh, dan mungkin orang yang lumpuh tu orang paling kaya kat atas dunia ni, tapi boleh tak kekayaan dia tu menyebabkan dia sembuh seperti sedia kala macam dia tak pernah lumpuh? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Awak tanyalah kan kawan akak, bukan kawan akak, murabi akak ataupun kakak Krisi akak, dia baru kerja kehilangan baby dia. Baby dia sakit. Lepas tu sedih lah, memang nangis lah bila baca cerita dia, follow up, tengok update dia kan. Dan bila dia pandang baby dia yang sakit tu, dan meninggal lah baby dia, Mariam nama dia. Bila dia pandang Mariam tu, nama baby dia tu, dia kata, ya Allah, kalaulah aku ada seluruh kekayaan dekat dunia ni, aku nak bayar kan, asalkan Mariam ni sihat. Tapi tidak kan. Dan kalaulah aku ada pun, aku tak dapat kembalikan balik Mariam ni. Sebab Mariam ni kau punya ya Allah. Begitu juga aku dan begitu juga semua orang. So memang seluruh Ar-Rahman ya Allah ni memang tak tertandingi dengan seluruh kekayaan yang awak bayangkan tadi. Macam rumah yang best, toilet, private island, nak pergi travel, nak pergi makan banyak-banyak kan. Semua-semua tu boleh buat sebab apa? Sebab Ar-Rahman ya Allah atas kita. Sebab Allah lah yang menjadikan kita ni boleh berjalan. Kalau awak tak boleh berjalan, semua benda tu tak dapat. Kalau dalam bank awak ada berketul-ketul, berkepuk-kepuk. Macam Green Gods Harry Potter tu kan. Ada emas-emas tiba masuk Harry Potter. Maksudnya nak cakap kaya lah betapa banyaknya awak. Tapi kalau macam tu lah awak tak boleh jalan, tak dapat kan. Kalau tak boleh cakap, susah kan. Kalau tak boleh ni tengok, susah. Tak nampak susah benda.
It's time to realise betapa ar-Rahmannya Allah atas diri kita. Dan bukan diri kita saja. Macam Antuna cakap tadi kan, ar-Rahmannya Allah ni tak kisahlah dia tu orang Islam ataupun orang kafir. Video-video orang-orang yang kita tengok dekat video tadi tu, orang Islam ke kafir? Obviously lah bukan Islam kan. Sebab tu lah boleh pakai baju dia tak akan seluar. Sebab tu lah dia suka beli bag-bag kan. Tapi diorang boleh buat macam tu sebab Allah Ar-Rahman bagi rezeki tu pada mereka, pada diorang. Padahal diorang tu tidak beriman pun pada Allah. Tapi Allah ni masih baik kan. Baik sangat-sangat Ar-Rahman ni sampai bagi lagi. Padahal diorang ni tak beriman sikit pun kan. Tak beriman, Wallahualam lah. Aku tak tahu dalam hati diorang macam mana sekarang, tapi berdasarkan apa yang kita nampak daripada video tadi lah kan, kita boleh cakap itu. So sampai kan ada satu mungkin Antuna famous lah ya hadis ni daripada Abu Hurairah kan, dia meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjadikan 100 rahmat, lalu ditahan 99 bahagian dan menurunkan satu sahaja bahagian ke atas permukaan bumi. So dengan 1% bahagian kebaikan tu ataupun bahagian rahmat tu menyebabkan seluruh makhluk ni daripada zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti mempunyai rasa kasih sayang. Sampai kan, bukan manusia je tau, sampai kan seekor kuda akan mengangkat kaki dia menjauhi anak dia kerana takut ataupun khawatir mengenainya. Maksudnya kuda kan, bila dia jatuh, kaki kuda tu, ya Allah, kalau kena tendang ke boleh mati kot Tengoklah masa kaki dia kan. Tapi sampai kuda ni, mak dia ni angkat kaki dia so that anak dia boleh lalu supaya tak terkena. Asal lucu sekali. Maksudnya nak cerita, even haiwan pun ada rasa kasih sayang tu. Mak kucing kita tengok mak kucing fight kucing-kucing lain yang kacau anak dia. Itu kucing, itu kuda, apatah lagi manusia. Mak kita jaga kita, ayah kita jaga kita, kita jaga mak ayah kita. Kita risaukan family kita, kita risaukan kawan-kawan kita. Itu semua adalah result kepada rahmat 1% tadi. Dan 99% lagi Allah tahan kat mana? Dekat akhirat nanti. So video yang awak tengok tadi tu adalah sebenarnya 0.00001%. Tak tahulah betapa sikit je kan percentage rahmat Allah. Itulah rahmat Allah. So besar, rahmat Allah ni besar melebihi seluruh dunia, seluruh galaksi ni. That's why Allah boleh bagi galaksi sebab Allah mampu, Allah boleh bagi segala-galanya pada awak kalau dia nak. So bila kita dah kenal siapa Allah kan, bila kenal dan dah faham betapa rahmatnya Allah pada kita melebihi segala apa yang dunia dia ada, apa yang jadi pada kita? Iman kita akan bertambah. Rasa tak bertambah iman dengar kat cerita ni? Bukan kat cerita lah, maksudnya bila korang dah tahu betapa bestnya ar-Rahman Allah dan bila dah merasai, dah fikir-fikir balik, banyaknya ar-Rahman Allah pada aku ni hari ini sekarang kan, iman kita akan bertambah bila mengingati Allah. So makin kita kenal Allah dengan benar, maksudnya tak tipu-tipu, tak pura-pura, makin iman kita akan naik dengan benar. Okay? So sebenarnya aku saja nak selit, itulah sebenarnya function QC kita sendiri kan, sesi Quran Circle kita ni. Bukanlah untuk duduk-duduk saja jumpa kan. Kita tak berikan masa untuk something yang sia-sia, melainkan duduk-duduk kita ni adalah untuk menyembah hanya kepada Allah SWT saja. Sebab kita nak dengar kan, nak belajar lagi pasal ar-Rahmannya Allah, nak kenal lagi Allah, nak dekatkan lagi diri pada Allah, nak tambahkan lagi keimanan kita pada Allah. That's why lah pada setiap malam weekend kan, Antuna akan ada QC, korang akan ada QC kan. So every time QC happens, maksudnya setiap kali korang datang QC, betulkan niat, ya Allah, aku datang ni bukan sebab nak impress siapa-siapa, bukan sebab just nak jadi baik, tapi aku nak buat ni sebab Engkau kan. Engkau ya Allah, sebab aku nak tambahkan iman pada Engkau. Aku nak buat segala sesuatu, aku nak hidup untuk Engkau ya Allah kan. Itulah dia, itulah yang menjadi doa dan niat kita lah sepatutnya bila kita join QC. Dan bukan saja kita nak iman tu memanglah bertambah, tapi bukan tu saja kan. Kita juga nak lebih kenal siapa Allah dan apa itu Quran. Dan kita nak belajar kan. Dan sebab tu dalam QC kita belajar apa tadi? Kita buka surah Ar-Rahman. Sebab apa? Sebab kita nak belajar apa tu Quran, macam nak baca Quran, kenapa Quran ni diturunkan, etc. kan. Sebab nak tahu apa yang Allah cerita dalam Quran ni. Sebab kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak mencintai Allah? Betul tak?
Macam mana kita nak berikan segala-galanya pada Allah? Macam mana kita nak hidup untuk Allah kalau kita tak kenal Allah? Yang akhirnya Allah Ar-Rahman ni lah sendiri bagi kita syurga. Kita masuk syurga atas rahmat dia. Bukan atas kita ni baik ke apa, tapi sebab rahmat Allah tu yang menyebabkan kita ni masuk syurga. Itu yang kita nak kejar kan, nak kejar rahmat Allah, keampunan Allah dan keredaan Allah. Sebab itulah kita nak lebih lagi faham Quran ni pasal apa, kenapa aku ni diciptakan, kenapa aku hidup kat dunia ni, tujuan hidup, macam last week kita belajar. Sebab apa? Sebab akhirnya kita nak hidup bahagia dunia dan akhirat. Bukan hidup bahagia dunia je macam kita tengok dekat video tadi. Best yang dapat. Tapi macam jawapan korang, best hidup macam tu tapi sebab tapi tu ada sebab tak komplit bahagia tu. Dan bahagia yang komplit ada dekat syurga nanti. Kat syurga nanti mintalah kat malaikat nak Louis Vuitton, nak Versace, minta long time Mina, sila kan kalau nak minta kan. Okay, sampai situ dapat? Okay? Dapat. Alhamdulillah. Soalan klise. Sampai kursi yang kau mesti banyak kali dapat soalan ni. So kita buka surah Ar-Rahman 2 hingga 4 yang kita baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allamal Quran, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dan dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, dia mengajarnya pandai berbicara. So jom ingat balik 2 video yang kita tengok tadi. So nak tanya, apa benda klise tak? Apa rahmat paling best yang ada pada korang sekarang? Jawapan dia ada dekat surah Ar-Rahman yang Kak bacakan tadi. Boleh bercakap. Okay, boleh bercakap lagi? Paling besar So Nina, itu paling besar bagi awak. Dapat bernafas lagi? Okay. Lagi? Al-Quran. Boleh belajar dan faham Quran. Al-Quran, belajar dan faham Quran. Okay, lagi? Lagi jawapan? Boleh melihat. Okay. InsyaAllah. Dapat berkasih sayang dengan manusia dan duduk dalam circle yang baik-baik. Dapat hidup. MasyaAllah. Barakallahu fi'an atas jawapan. Betul kan? Semua jawapan tu adalah rahmat paling besar yang Allah bagi pada manusia kan. Tapi dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 ni, cuba tengok susunan dia. Mula-mula ayat 1 Allah cerita pasal Ar-Rahman. Settle. Ar-Rahman Allah cerita kan. So maksud dia tadi kita dah cerita tadi kan. Ar-Rahman. Kedua Allah cerita apa? Allah terus cakap Allamal Quran. Allamal ilmu. Allamal. Maksudnya yang mengajarkan Quran. Ilmu Quran. So ketiga apa? Baru Allah cakap pasal menciptakan manusia. Khalaqal insan. Okay. Kalau kita tak turutan kan. Allamal Quran datang dulu baru khalaqal insan. Mana lagi hebat? Manusia menciptakan manusia ke ataupun menurunkan Quran? Mana lebih susah dan mana lebih hebat? Al-Quran. Kenapa? Kenapa cakap Quran? Bukan susah ke nak buat manusia? Al-Quran tu lagi susah sebab dia adalah panduan hidup manusia. Sebab tu kena ciptakan Al-Quran tu dulu baru datang manusia. Okay. Tu jawapan ni lah. Jawapan lain? Sama, copy paste, retweet. Sebab Al-Quran dia menceritakan pada hidup manusia. Masya Allah. Betul. That's why Allah ceritakan pasal alam Al-Quran. Yang mengajarkan Quran tu dulu. Alam Al-Quran, ilmu. Mu'allim. Kalau kita bagi cikgu, mu'allim. Betul tak? Siapa yang kos bahasa Arab? Nina? Betul kan? Sebab Allah tak bagi Quran stop. Kau bacalah sendiri. Tidak. Allah kata mengajarkan. Yang mengajarkan Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni peranan dia sangat penting. Dan sebagai nikmat paling agung kepada manusia. Kalaulah Quran ni tak ada dunia. Kalau Quran ni tak ada realiti kita. Kalau Quran ni tak ada, tak payahlah. Syurga neraka tak payah. Buat apa? Betul lah besarnya Quran ni. That's why Allah cerita Quran ni nikmat agung yang jelas menunjukkan rahmat Allah yang maha penyayang ataupun Ar-Rahman terhadap manusia. Ya betul, memang tak ada kita, tak ada function. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni panduan hidup manusia. So kalau Al-Quran tak ada, buat apa manusia ada? Macam tu.
Sebab apa? Sebab Al-Quran ni merupakan terjemahan yang tepat. Nah, akan ambil daripada tafsir kan. Terjemahan yang tepat, sempurna bagi seluruh undang-undang alam. Bukan untuk undang-undang manusia je, bukan untuk panduan hidup manusia je, tapi untuk seluruh alam ni. Al-Quran adalah terjemahan yang tepat dan sempurna. Dan juga dia adalah satu manual, macam itulah macam korang cakap, satu panduan, satu manual yang menceritakan tentang sistem hidup yang teratur, yang paling sempurna, yang diberikan, diciptakan oleh Allah sendiri kepada bumi ataupun kepada manusia yang hidup kat bumi ni. Sistem apa? Sistem ekonomi ke? Cik, sistem ekonomi ke kak? Politik ke kak kan? Dapat PM baru ke kak? Ada dalam Quran ke? Tidak, malah lebih. Al-Quran ni cerita pasal apa? Cerita pasal sistem hidup yang menghubungkan kita, kejadian kita, kewujudan kita ni dengan seluruh alam ni. Maksudnya apa relation kita dengan bintang? Ada bintang tak? Tak ada, gelap. Sedih lah. Apa tu function, apa relation kita, kaitan kita dengan bulan, apa kaitan kita dengan matahari, apa kaitan kita dengan rumput, apa kaitan kita dengan semut, apa kaitan akak dengan awak, apa kaitan awak dengan akak. Macam tak ada kaitan kan. Kita dah lah tak pernah berjumpa. Lepas tu tak tahu korang, akak dah tak ingat dah korang kenal akak daripada mana. Tiba-tiba one day kat Tihani, Assalamualaikum, this is Tihani. Tu kan, ingat tak lagi dulu-dulu. Lepas tu korang pun macam kenapa lah kakak ni tiba. Okay lah, join lah. Apa kaitan kita? Al-Quran. Al-Quran ni lah satu buku, atau bukan satu buku, satu kitab, satu manual, satu panduan yang dia menghubungkan, yang merelatekan seluruh alam ni dengan kita. Kenapa kita ada kat dunia ni? Ada dalam Quran. Betul tak? So dia apa? Dia cerita, Al-Quran ni cerita pasal sistem hidup yang membolehkan kita ni tegakkan agama kita, tegakkan akidah kita, kefahaman kita, fikiran-fikiran kita yang betul, dan peraturan hidup manusia yang benar. Bila kan cakap benar, bukannya betul. Maksudnya benar dengan betul ni beza. Betul ni 1 tambah 1, 2 lah. Betul. 3 tambah 3, 6. Bukan 9. Sebab tu 3 darab 3. Tapi bila akan cakap benar, benar ni maksudnya dia sempurna dari segala sisi. Maksudnya Islam ni ataupun ajaran yang dibawakan oleh Quran ni, kenapa Quran ni diturunkan? Dalam Quran ni dia cerita pasal satu benda, satu sistem hidup yang paling sempurna, yang tak ada cacat cela. Itulah Quran. Dan kalaulah Quran ni tak diturunkan, kalau Kak cakap tadi, tak perlu dunia ni, tak perlu bumi, tak perlu manusia, tak perlu haiwan, tak perlu dinosaur, tak perlu. Sebab apa? Sebab Quran tak ada. So itulah dia, itulah betapa besarnya nikmat Al-Quran ni sendiri kan. Al-Quran yang kita pegang hari-hari, yang kita duk belik-belik, nak baca tak hari ni lah? Penat nanti lah. Itulah Al-Quran ni. Al-Quran yang berapa surah aku dah hafal. Malah nak hafal tak ya nanti lah. Itu Al-Quran dia. Al-Quran yang kita selalu rasa ringan. Al-Quran yang kita selalu rasa, alah Quran serius lah dalam yang semua benda. Ya. Kita rasa macam ni sebab dia dalam bentuk buku kan. Kalau bentuk sebenar dia cahaya. Sebab itulah malaikat nak turunkan, ada satu surah Al-A'raf ke surah An-Nahl, aku tak ingatlah surah mana satu. Dia memerlukan 80,000 malaikat untuk pegang surah tu turun, bawa turun ke dunia. Bayangkan, beribu-ribu malaikat diperlukan untuk pegang ayat Quran tu. Tak adalah pegang literally pegang, tapi untuk bawa Quran tu turun bawah kan, turun ke dunia. Jibril diperlukan malaikat paling mulia sekali untuk bawa ayat Quran yang mulia ni, untuk turun ke Rasulullah yang paling mulia ataupun manusia paling mulia yang pernah ada, Rasulullah SAW. Sebab apa? Kenapa Rasulullah jadi mulia? Kenapa malaikat Jibril jadi mulia? Kenapa kita jadi mulia? Bila kita ada Quran. Semua terkait dengan Quran. Itulah Quran kita. So Quran ni dia membuka panca indera, dia membuka mata, membuka perasaan, membuka fikiran kita supaya memerhatikan alam ni dan apa relation alam ni kepada kita. So dia memperbarui perasaan-perasaan kita terhadap apa kewujudan hidup kita, apa function hidup kita, dia memberi nafas lah, dia macam memberi satu benda yang baru kepada setiap benda yang ada kat sekeliling kita. Sampaikan kalaulah korang betul-betul faham Quran, dah start untuk mentadaburi Quran, dah start untuk fikir pasal Quran, pasal ayat Allah,
Sampai kan kalau korang terhantuk meja, korang akan rasa, apa nak ajar ni? Sampai macam tali. Rasa over kan? Macam, alim sangat ni. Macam, betul ke? Betul. Akak tak tipu. Akak ada seorang kawan yang dia sangat-sangat sukakan Quran, sampaikan dia terlanggar pintu dan dia terus fikir, Allah nak ajar aku apa? Padahal terlanggar pintu je kot. Akak terlanggar pintu je, aduh, dah lah belah kan. Tak fikir apa-apa. Lepas tu ada kawan akak tu dia tengok bulan. Subhanallah kan. So dia start lah fikir, apa signifikan bulan tu pada dia. Tengok apa tu awan bila akak drive kan. Masya Allah, cantiknya awan hari ni. Apa orang nak ajar pada aku hari ni? Sebab apa? Sebab Quran. Kita dah start untuk hidup di bawah bayangan Quran. Itulah mindset orang yang hidup di bawah bayangan Quran. Sebab itulah Quran ni nampak macam biasa kan. Macam buku tak tebal sangat, tak nipis sangat kan. Tapi Quran ni lah dia membuka, dia meluaskan dan melainkan, terus lain lah fikiran kita dan macam mana cara pandang kita atas dunia ni. Tak percaya? Percayalah Kak, tak percaya. Percaya tak? Okay, Kakak tunjuk satu lagi video. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-haraplah. Okay. Alah, akak tak nak serupanya Sajidan. Al-Quran. Banyak tadi cerita soal Al-Quran nampak tak bumi? Bumi pun tengah baca. Itulah maksudnya Quran kan. Kalau lah Quran ni tak ada, tak payah kan bumi, tak payah mata-mata kat bumi ni, tak payah. So kalau lah Quran tak ada, bumi akan hancur. Macam yang kita tengok hari ni kan. Kenapa? Apa jadi hari ni? Kenapa macam dunia ni, dunia ada, manusia ada, tetapi macam tak best kan dunia ni. Siapa boleh cakap kat dunia ni best? Apa dia? Tak best. Tak best. Sebab apa tak best? Banyak assignment lah Kak. Best. Banyak kacauan lah Kak. Aduh, kelas banyak sangat. Aduh, pening lah Kak, stress. Ya, betul. Dunia ni sangat tak best, especially untuk orang-orang yang beriman. So that's why lah kita kena tengok video ni. Apa jadi kalau lah manusia tu tak berpegang pada Quran? Tengok dengan hati tau, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Haraplah laju, amin. Kalau tak dengar suara, terus bagi tahu Kak
So daripada video ni, apa yang korang rasa? Saya rasa itulah realiti dunia kita kalau kita berhenti berbuat. Maksudnya? Okay, berhenti berbuat apa? Oops, Berhenti buat apa? berbuat pada apa tu? Pada tempatnya yang betul. Okay, lagi yang lain? Barakallah Finina, lagi? Apa yang korang dapat rasa daripada video tadi? Ada tak jawapan? Simple je video tadi. Dia sebenarnya perempuan tu kalau korang perasan, Aisyah kata macam ni lah hidup. Kalau hidup tanpa Quran sebab kita tak tahu tujuan hidup kita, tanpa Quran kita tak tahu ada tujuan kita. Okay, insyaAllah Aisyah dah concludekan segala jawapan Kak. Ya, betul. Kalau korang perasan kan dekat dalam video tadi, perempuan tu ialah gear. Salah satu gear dalam clock tower tu kan. So dia buat apa dalam clock tower tu? Dia menari kan. Sebab dia kan gear, so dia kena berpusing kan. Dia belly, nari belly berpusing. So bila dia berpusing tu sebab dia gear, so gear-gear lain pun akan terus berpusing lah kan. Sebab dia tengah-tengah tu tengah berjalan kan. Tengah pusing. Tiba-tiba makan akak nak exercise sekejap. Sakit. Okay. Lepas tu tiba-tiba dia tengok tingkap cermin, tingkap jam tu. Cantiknya dunia luar. Ada belon-belon, ada awan yang biru, bukit gunakan air hijau, cantik kan kat luar nampak. So dia pun teringin nak tengok kat dunia luar, dia pun keluar daripada tempat dia tu, tempat gear dia tu, dia nak jalan-jalan kat luar. Apa jadi bila dia keluar daripada clock tower tu? Terus dunia tu jadi kelabu dan terhenti segala-galanya. Alah, padahal dia nak tengok je dunia luar kan. Yes, macam Nina kata, she's the important part of it. Dia tak ada everything not functional. Betul, dia tak ada everything not functional. Dan sedarlah kita, sedarlah korang, sedarlah akak, sedarlah semua orang kat sini yang perempuan belay tu, perempuan gear tu adalah korang, adalah kita. Macam akak tunjuk 2 video awal tadi, itulah dunia kan. Syurga dunia kan yang korang kata tadi. Syurga dunia, bestnya kan. Rumah yang macam tu, ada cermin semua. Bestnya ada kereta banyak, bestnya boleh travel, bestnya boleh makan. Yes, kita yang mana. Dunia sangat cantik. Sebab Allah ni Ar-Rahman. So Ar-Rahman Allah ni menciptakan dunia ni sangat cantik. Tapi apa jadi kalau kita keluar daripada tempat kita, ataupun kalau kita tak buat apa yang kita supposedly buat. Macam perempuan gear tadi, bila dia keluar daripada clock tower tu, dia tak buat lah apa yang dia sepatutnya buat kan. So bila dia tak buat kerja dia, jam berhenti, seluruh dunia berhenti. Jadi kelabu, jadi kaku. So itulah kita kalau kita tak buat tujuan hidup kita. Dunia ni akan jadi rosak, akan jadi kaku, akan jadi kelabu dan akan jadi tempat yang tak best. Dan setiap manusia yang tengah hidup atas dunia ni, dialah perempuan gear tu. Dan sekarang ni atas dunia, semua orang tengah tak buat apa yang perempuan tu sepatutnya buat, ataupun semua orang tengah tak buat apa yang dia sepatutnya buat. Sebab apa? Sebab apa dunia ni begini? Sebab manusia pada hari ni tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup dia. Dia tidak menggunakan nikmat paling besar yang Allah dah bagi, dah complete lagi bagi pada kita. Kerana manusia tidak gunakan Quran tu, dia tak tahu tujuan hidup dia, tak tahu tujuan hidup kita, maka beginilah dunia kan. Kelabu, kaku, tak bergerak, tak ada future, tak tahu nak besar. Contohlah kalau akak ada anak kan, akak takut kan nak bagi anak ke membesar atas dunia macam ni. Scary kan, dengan education yang tak tahu macam mana, dengan politik yang tak tahu macam mana, dengan ekonomi yang penuh dengan riba. Segala-gala benda, segala-gala sistem kehidupan kat dunia ni macam tak tenteram. Sebab apa? Sebab sistem Islam yang Al-Quran tengah cerita ni belum tertegak lagi. Sebab apa? Sebab kenapa sistem Islam tak tertegak? Sebab orang tak follow Quran lagi sepenuhnya. Apa manusia buat hari ni? Membaca Quran. Membaca Quran. Bila datang Ramadan, setiap hari khatam kan, 30 kali khatam.
Best. Okay, bagus kan kata Quran. Siapa kata tak bagus? Of course bagus. Tapi adakah function Quran setakat itu? Kalaulah Allah nak turunkan Quran setakat nak dapat pahala, baik Allah turunkan satu surah je kan, surah Al-Ikhlas. Bacalah ulang-ulang kali, millions time a day. Pahala dia sama kok macam baca satu buah Quran. Tapi kenapa Allah turunkan 114 surah dalam Quran? Adakah untuk baca saja? Adakah untuk datangnya Ramadan, datangnya malam Lailatul Qadar, jumlah kita baca banyak-banyak kan, 20 page sehari? Adakah itu setakat itu function Quran ni? Kalau itulah function Quran, sepatutnya dunia ni tak jadi macam ni. So the fact yang there is something wrong atas dunia sekarang ialah kerana kita ni manusia, agak cakap generally lah manusia, tak get back balik pada Quran yang merupakan rahmat Allah paling besar. Alam Al-Quran. Manusia sekarang hari ini tak ikut pengajaran Allah tentang Al-Quran. Dia tak ikut apa yang Allah ajarkan. Allah ajarkan apa? Quran. Alam Al-Quran. Okay, so ada lagi tak yang nak share? That's why lah barulah Allah kata pasal khalaqal insan, yang menciptakan insan. Sebab apa? Sebab dengan Quran dapat relate kenapa manusia yang diciptakan. Kenapa manusia diciptakan? Quiz. Ada 2 tujuan hidup. Iaitu Abid dengan khalifah. yes, barakallahu fiik. Menjadi abid dan menjadi khalifah. Apa itu abid? Kan? Antuna, korang boleh buka surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf tak. Surah Az-Zariyat ayat 56 kan. Allah cerita pasal abid. Tidak aku menjadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Untuk menjadi hamba, abid kan. Ibadah, abid, hamba. Untuk menjadi hamba kepada aku sahaja, kepada Allah sahaja. Itu satu. Pertama-tama sekali tujuan hidup manusia ataupun kenapa kita diciptakan. Abid, satu. Kedua apa? Surah Al-Baqarah ayat 30 kan. Dan ingatlah ketika mana Allah cakap kat malaikat, akak simpelkan Allah cakap kat malaikat, aku nak jadikan seorang khalifah di muka bumi. So malaikat panik. Kalau jadikan seseorang yang akan memusnahkan dunia? So Allah kata apa dekat malaikat? Aku tahu engkau tidak tahu. Allah tahu apa? Allah tahu yang manusia ni akan sanggup pikul 2 tujuan hidup ni, 2 amanah ni, 2 tanggungjawab ni untuk jaga dunia dan seluruh alam ni untuk Allah. Macam itulah betapa yakinnya Allah, sebab tu Allah kata kat depan malaikat, aku nak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ni. Hebat tak Allah pada kita, sayang tak Allah pada kita, ar-Rahman tak Allah pada kita, sampaikan kita tak lahir lagi ni. Seketul Tihani, seketul Ainina, seketul Balkis, seketul akak baca sama akak sebut yang risau. Seketul Ali, seketul Azrin, seketul Balkis, seketul Bella, seketul Bel, seketul Naili, seketul Ros, seketul Ija, seketul Aisyah, seketul Auni. Tak lahir lagi atas dunia ni. Allah dah cerita depan para malaikat, depan semua para malaikat, aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ni. Macam itulah, macam yakin sangatlah Allah ni pada kita sampai Allah announce macam tu sekali depan seluruh penduduk langit. Malaikat tak percaya kan? Sebenarnya malaikat tak percaya. Kenapa Allah nak jadikan Adam kan? Kalau ikut kisah dia kan, kenapa Allah nak jadikan Adam? Sebab syaitan pun tengah bergaduh, jin pun tengah bergaduh atas muka bumi ni. Ni nak jadikan manusia yang ada nafsu, yang ada perasaan-perasaan sendiri, yang ada emosi kan. Tapi tidak, Allah kata apa? Aku tahu, kau tidak tahu. So Al-Quran ni lah sebenarnya, dengan Al-Quran ni kan, kalau kita tengok surah Ar-Rahman surah 4 tadi, ayat 4 tadi, saya tengok balik. Ingatlah kat tutup Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Allah yakin manusia ciptaan dia yang terbaik dan sempurna, betul. Kita tengok surah Ar-Rahman ayat 4, Allah cakap apa? Alamahul bayan. Settle. Allah cerita, dia mengajarnya pandai berbicara. Maksudnya apa Allah kata kat sini? Bukan Allah nak cakap setakat maksud Allah dalam ayat tadi alamahul bayan, bukanlah Allah nak cakap sebab aku ajarkan dia pandai bercakap. Makna dia bukan setakat tu. Maksudnya kat sini ialah bila Allah jadikan manusia atas muka bumi dan Allah letakkan 2 tujuan hidup kita, abid dan khalifah, pada masa yang sama Allah tak biarkan kita ni bersendirian. Contoh akak bagi contoh, akak bos korang,
akak bos Antuna. Besok akak cakap dengan korang, okay, start soalan daripada korang, tolong bina satu aeroplane akak nak pergi London. So akak perlukan 13 aeroplane sekarang ni. Tak tahu nak angkut apa aeroplane 13 tu, tak tahulah. Tapi akak nak korang cipta aeroplane sekarang ni untuk akak. Cipta lah. Akak tak kisah korang ciptakan macam mana, cipta. Korang buat apa? Apa reaction korang atas arahan akak ni? Terdiam. Apa Nina apa? Apa perasaan, apa reaction awak? Cipta je, modal tak ada. Manual tak ada. Modal tak ada ke? Manual tak ada. Modal okey, tak ada. Baiklah awak punya reaction. Kalau akak ngarut lah akak ni, benda lah. Mungkin itulah akak reaction akak. Kan? Macam apa benda? Suruh kita buat apa macam-macam tapi tak bagi tahu apa-apa. Bukan Allah kan? Itu bukan Allah. Allah ciptakan kita atas muka bumi ni, seketul yang cerita tadi. Biarkan je ke? Tidak. Allah siap bagi kita package. Boleh berbicara, boleh melihat, boleh bergerak tangan. Tak terbang je ni. Boleh berjalan, boleh tidur, boleh makan. Siapa nak travel tu, siapa nak makan banyak tu. Itu semua kebolehan yang Allah bagi. Untuk apa? Untuk apa? Untuk Abid dan Khalifah tadi. Baik tak Allah? Ar-Rahman ya Allah. Rasa tak? Paksa bakso rasa. Rasa tak? So, bila kita baca pasal 4 ayat ni, kita tak akan baca saja kan. Sebab itulah penting untuk kita belajar, faham dan tadabbur Quran. Tadabbur tu apa? Tadabbur tu tengok ataupun baca makna ayat Quran dan fikir. Kenapa Allah cerita macam ni dalam ayat tu? So bila kita tengok 4 ayat ni kan, surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 ni, kita dapat tahu yang Al-Quran ni sebenarnya menyedarkan kita, Al-Quran kalam Allah menyedarkan kita terhadap value ataupun nilai diri kita ni. Daripada ayat 4 ayat ni sahaja, 4 je ayat, Allah dah cerita pasal macam mana value ataupun nilai kita ni, seorang manusia, seorang kita, seketul kita ni adalah sangat mulia di sisi Allah kalau bila yang terhasil daripada iman yang kukuh dan tinggi kepada Allah SWT. Itulah dia. Sebab itulah akak cakap tadi, kenapa malaikat Jibril jadi mulia? Kenapa Rasulullah SAW jadi mulia? Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran. Sebab Jibril yang turunkan ayat-ayat Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar jadi mulia, jadi malam yang mulia? Sebab malam tu lah malam turunnya Quran. Faham tak? Semua benda akan jadi mulia bila dikaitkan dengan Quran. So kalaulah manusia ni strong relation dia dengan Quran, maka orang tu akan jadi mulia. Sebab apa? Sebab dengan Quran dia tahu tujuan hidup dia. Dengan Quran dia tahu tujuan hidup dia, dia tahu apa yang Allah tengah cerita pasal dia, dia tahu apa yang Allah nak dia buat atas muka bumi ni. So dengan itu, bila dia baca Quran, dia belajar Quran dan dia hidup dengan Quran, maka seluruh kehidupan dia, seluruh sistem hidup dia akan tertegak mengikut acuan yang Allah dah bagilah. So acuan Allah ataupun undang-undang Allah, sistem Allah adalah sistem paling terbaik sekali yang tak ada cacat celah. Sebab apa? Sebab Allah ni perfect. Dan sistem yang bukan daripada Allah, semuanya sistem yang imperfect, yang tak sempurna. Contohnya kita ambil PKP kan. PKP yang manjang dah 2 tahun dah, tapi kes COVID tak turun-turun. Kita masih tak boleh keluar rumah kan. Sebab apa? Sebab sistem yang kita tengah guna sekarang ialah sistem manusia, ciptaan manusia. Bukan nak cakap kat sini akak tak cakap sistem kuarantin atau PKP ni salah tapi nak cakap kalau lah sistem tu daripada manusia, pasti ada cacat celah. Contohlah macam Titanic kan. Kalau yang obvious sangat, Titanic lah kan declare kan, pencipta Titanic tu declare ni kapal paling sempurna. Ni kapal paling sempurna dan tak akan tenggelam. Sekali apa jadi pada Titanic? Kurang 48 jam kan. Kurang 72 jam selepas berlayar. Tenggelam kan. 22 jam. Apa 72 jam kan? Tak sampai seminggu dah tenggelam, dah beribu-ribu orang mati. Tu nak cakap kalau lah segala-gala benda yang bukan daripada Allah pasti tidak perfect kecuali benda yang datang daripada Allah. So Quran ni perfect lah.
Sebab dia kalam Allah, kata-kata Allah. Maka kalau kita ikut Quran, kita ikut Allah, hidup kita akan jadi perfect. Perfect yang macam mana? Ikut meaning ataupun ikut definisi perfect Allah. Wallahu a'lam kan. Tapi kalau Allah nakkan sesuatu kebaikan pada kita, itulah yang kebaikan yang paling best sekali. That's why lah nikmat Quran, alamat Quran tu datang dulu daripada khalaqal insan. Sebab tak guna kalau kita tengok video tadi kan. Tak guna kalau kita ni pandai bercakap, pandai bekerja, pandai jual barang, pandai beli barang, kaya raya, ada kereta banyak, boleh drive, boleh travel, etc. Tapi tak ada iman. Tapi tak ada Al-Quran yang kita follow sebagai panduan hidup kita. Kenapa semua tu tak function? Kenapa semua tu tak guna? Sebab apa? Sebab apa? Tak clear internet. Oh je ke? Setuju Dan? Tak, ni dapat internet sangkut. Oh ya ke? Okay. Akak ulang balik untuk awak Sebab tu lah Allah kata Allah datangkan alam Al-Quran dulu baru khalaqal insan. Sebab apa? Sebab tak guna kalau manusia tu pandai bercakap, pandai berjalan, pandai melihat, pandai segala-galanya, tapi tak ada Quran dalam hati dia ataupun dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab apa? Kenapa tak boleh tak ada Quran dalam hidup kita? Hidup kita takkan jadi perfect lah. Kenapa? Sebabnya apa ayat dia? Sekejap fikir ayat. Yang lain boleh chat juga. Barakallahu fi Balkis. Lagi. InsyaAllah bijak-bijak adik akak. Ada jawapan Nina? Hilang, tak sampai. Tak apa. Istighfar kot. Selawat. Macam kalau kita start dalam exam ni, kita selawat kan? Sesat betul. Ya betul jawapan tu lah. Sesat, tak ada pegangan hidup, tak ada landasan yang betul. Betul sangat. Semua tu tak guna, hidup jadi gelap betul. Semua tu tak ada function. Segala kekayaan awak, segala kehidupan awak tak ada function kalau Al-Quran tak ada. Sebab apa? Sebab awak tak hidup macam mana Allah nak awak hidup. Sebab apa awak tak hidup macam mana yang Allah nak awak hidup? Sebab awak tak faham Quran. Bukan awak orang lain. Faham tak? Kalau lah manusia tu tak ada Quran dalam hidup dia, tak function kan. Segala bilin-bilin dalam account dia tak function. Sebab apa? Sebab dia tak ada Quran. Dia tak ada Quran, macam jawapan korang ni, dia sesat. Yes, dia sesat. Dia sesat, hidup jadi gelap, tak ada pegangan hidup. So apa jadi dekat akhirat dia nanti? Itulah. Akhirat dia jadi gelap, jadi sesat, tak tahu nak pergi mana kan. Nak pergi ke umat Rasulullah SAW. Bukan ni. Sebab dia tak follow Quran, dia tak follow risalah aku. Dia tak follow apa yang aku ajar. Alamak, takutnya. Okay, pergi ke mana ni? Nak pergi ke Nabi Adam, lagi lah tak relate sebab dia bukan umat Nabi Adam. So dia nak pergi mana? Sebab itulah ada dalam ayat Quran, Allah kata apa? Aku tak ingat ayat mana, surah mana, tapi dia macam ni lah dia punya maksud. Setiap orang tu akan dibangkitkan mengikut apa yang dia hidup atas dunia ni. Contoh kalau dia hidup dengan duit, awak ingat tak ayat Quran tu? Pasal yang setiap manusia tu akan dibangkitkan mengikut apa yang dia follow dekat dunia ni. Tak ingat Tak apalah, nanti kalau akak jumpa akak beritahu tuan-tuan. Maksudnya kalau lah orang tu hidup dengan duit, hidup bertuhankan duit, maka dekat akhirat nanti dia akan bangun dekat padang mahsyar kan, dia akan bangun dengan duit. Awak bayangkan, bangun dengan duit. Apa nak buat dengan duit tu? Nak bayar malaikat neraka ke? Aku tak nak masuk neraka kan? Bayar. Okay, so kalau orang tu sembah berhala kan, kalau kita ambil masyarakat dulu, sembah berhala, dia akan bangun dengan berhala tu. Dia akan minta syafaat, tolonglah berhala kan, tolong aku sebab dulu aku sembah kau. Berhala tu cakap apa? Siapa suruh ikut aku? Ya, ada dalam Quran. Aku tak ingat je ayat mana, tapi deep sangat. Bila baca tu rasa nak nangis. Macam, ya Allah, kalau aku hidup ni bukan Allah kan, maka aku akan bangun nanti kat padang mahsyar tak tahu dengan apa-apa. Kalau aku suka sangat muzik, bangunlah dengan muzik itu nanti. Maksudnya suka ni maksudnya sampai bertuhankan kan. Bertuhankan muzik, bertuhankan duit, bertuhankan kereta, harta,
bertuhankan berhala lain, bertuhankan diri sendiri. Apa maksud bertuhankan diri sendiri? Maksudnya ikut perasaan sendiri. Apa suka hati aku lah, nak hidup macam mana pun kan. Tak kisahlah orang cakap apa. Tapi ni kan hidup aku. Bangunlah dengan diri sendiri. Scary tak? Di saat hari akhirat yang tak ada pertolongan pun akan diberikan kepada kita kecuali pertolongan Allah. So that's why betapa bestnya Quran ni. Sujidan saya dekat luar. Dia tutup lampu kat kita. Tolong bukakan putih. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. So itulah function Quran. Yang Quran ni macam mana relation atau macam mana hubungan kita dengan Quran atas dunia ni akan mencorakkan hidup kita kat akhirat nanti. So kalau awak tak start daripada sekarang, kalau kita tak start daripada hari ni untuk dekat dengan Quran, untuk tahu pasal Quran, untuk kenal Allah melalui Quran, takut dekat dunia, dekat akhirat nanti kita akan menyesal kan. Okay. Ni akan nak bagi korang macam hadam sikit lah kat punya slide tu. Macam mana Quran ni dia sebenarnya membentuk seorang manusia tu untuk jadi apa. So last kan. So apa sebenarnya yang kita cerita malam ni? Allah cakap apa dalam ayat surah Ar-Rahman ayat 1-4 ni? Allah tengah cerita secara spesifik nikmat pengajaran Al-Quran sebelum nikmat penciptaan manusia. Mula-mula sebab tu Allah kata, Allah cerita pasal kat mana cursor? Mula Allah kata apa? Kenal Allah dulu kan. Ar-Rahman, iman. Iman datang dulu. Sebab bila kita kenal Allah, kita tahu, maksudnya iman tu kena ada dalam hati seorang manusia tu dulu untuk dia relate, untuk dia masuk Islam tu, faham tak? Kalau lah awak masuk Islam tanpa kenal Allah, maksudnya awak ni robot Islam. Awak robot Melayu. Maksudnya kalau awak masuk Islam kan, kita memang ada Islam tapi kita tak, selama hidup kita tak pernah kenal Allah. Kita tak pernah kenal Allah yang detail tu. Tak pernah rasa nak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka awak ni bukan Islam yang sebenar lah. Sebab itulah kenal Allah ni perlu datang dulu, iman. Lepas tu datang rahmat paling besar yang Allah kata. Alamal Quran. So kenapa Allah bagi kita Quran? Khalaqal insan Alamahul bayan. Allah bagi clue kan. Iaitu untuk penciptaan manusia, yang menciptakan manusia, yang mengajarkannya pandai berbicara. Untuk apa? Untuk apa kita yang diciptakan dan untuk apa kita dipandai bercakap, pandai segala-galanya ni? Untuk buat tujuan hidup kita, abid dan khalifah. Nampak tak flow dekat sini? Nampak So dekat sini nak highlightkan yang Al-Quran ni, yang Al-Quran kita nampak ni bukanlah sekadar nak baca, bukanlah sekadar QC je buka, tidak kan. Sebab apa kita nak belajar Quran? Ialah sebab kita nak buat tujuan hidup kita dan kita nak faham Quran ni sebab makna Quran ni lah sebenarnya tujuan kan. Kalau kita tak faham Quran, kita tak tahulah kita ni abid. Kalau kita tak faham Quran, kita tak tahu kita ni khalifah. Kalau kita tak faham Quran, kita tak tahu yang Allah ni Ar-Rahman. Baca je Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Alamal Quran, tapi tak faham apa dia. So that's why pentingnya untuk faham Quran untuk kita buat tujuan hidup kita. Okay. Sampai situ dapat tak? Okay. Ada apa-apa nak tanya Kak? Ataupun cuba akan ada dengar daripada korang lah pula. Apa yang korang belajar hari ni, malam ni, ataupun apa yang paling deep sekali terkesan pada malam ni? Yang paling deep yang bila Kak compare hidup kita dengan clockwise tadi, and then dengan kisah kapal Titanic tu sendiri. Kenapa? Kenapa paling deep? Sebab kan kalau kita tengok macam Kak cakap tadi, kapal Titanic tu pada waktu tu
apa ni, diorang kata itulah kapal warp yang paling bagus, paling orang kata tak tenggelam lah. Kan? Saya declare keluar paper kan? Declare Keluar paper time tu. keluar paper company White Star Line tu. And then apa yang kebetulan tadi bukan 72 jam. 72 jam tu dia orang punya masa pelayaran. Bayangkan dalam satu malam saja kurang daripada 24 jam 11.40 dia langgar iceberg tu. And then pukul 2 lebih macam tu kapal tu dah totally tenggelam. Betul. Okay, kalau ikutkan logik, langgar iceberg je kot. Dia orang kata kapal ni takkan tenggelam. Macam logik tak? Langgar iceberg boleh tenggelam kan? Boleh patah dua. Tu macam tu juga kita punya. Tak logik. Sebab apa? Sebab kapal tu besar. Yes, betul. And then macam hidup kita lah. Sangat-sangat tak logik kalau acuan yang Allah dah bagi tu dah sangat sempurna, tapi kita ni macam tersesat. InsyaAllah betul sangat. Betul, tak boleh brain. Hello Nina, okay? Okay. Oh tu juga? Tu juga. Betul sangat. Pelik betul. Sebab Allah dah bagi satu benda yang perfect, manusia tak nak ikut. Macam okay, kita ambil contoh Titanic tadi kan. Allah dah ciptakan satu kapal yang confirm takkan tenggelam ni daripada Allah. Okay, kapal ni confirm takkan tenggelam. Allah dah cipta. Tapi manusia tak nak masuk. Macam tak nak sebab kapal tu tak cantik. Macam sebab tak ada warna yang aku suka. Tak nak lah. Nina fikir macam ni. Bukan orang tak nak masuk kapal tu. Tapi orang yang dalam kapal tu dia tak buat apa yang dia patut buat dalam kapal tu. Masya Allah lagi tiba. Tak sebab Sebab tak terpecah je dalam ni. Tak sebab apa? Sebab dia tak ikut panduan rules dalam kapal tu. Betul sangat. Ya. Kalau ada dalam kapal. Okay, betul. InsyaAllah. Dia tak ikut macam mana kata? Dia tak ikut timeline yang betul. Kapal tu sepatutnya sampai dalam masa 5 hari. 5 ke 6 hari. Tapi dia orang nak cepatkan untuk menunjukkan kapal ni lebih orang akan lebih rasa hebat dan bangga bila kapal tu akan lebih cepat sampai daripada jangkaan masa dia. So disebabkan perbuatan dia yang dekat dek bawah tu yang dia mengerahkan apa semua tu. Jadi benda tu tak jadi. Betul. Betul, best awak punya analogi kapal. Salah satunya disebabkan apa yang jaga kapal kan? Kapten ke? Apa nama dia? Bukan kapten dia. Yang tolong tengok yang dekat atas tu. Ni jauh laluan. Ni jauh ke? Tak ingat lah awak, tak tahu. Okay, orang yang tengok laluan dekat atas tu disebabkan kesalahan dia yang leka. Dia tak nampak iceberg kat depan tu. Betul. Akan nampak analogi awak, betul. Kalau kita ada dekat atas kapal yang Allah buat ni pun, tapi kalau kita tak buat function kita, tujuan kita, maksudnya kalau awak kapten tapi awak tak buat kerja kapten, kalau awak engineer tapi awak tak buat kerja engineer, kalau awak peninjau iceberg, awak tak buat peninjau iceberg tu, awak leka kan? Pergilah minum air teh bunga dekat restoran kan? Duk minum, duk bersuka-suka tanpa buat kerja, tenggelam juga kan kapal tu. Betul? Sebab apa? Sebab kenapa akan cakap macam tu? Sebab bumi ni pun adalah bumi Allah. Tapi kenapa bumi ni rosak kan? Sebab manusia tak buat kerja dia. InsyaAllah, barakallahu fiqh for the great analogy lah Nina. Lebih faham lah. Okay, bestnya ni comments. Azrin kata Al-Quran tu penting, tanpa Al-Quran mungkin hidup kita tak sempurna. Tak sempurna sebab Al-Quran ni panduan hidup. Betul. So kalau kita tak ikut Al-Quran sebagai panduan hidup, jalan yang kita melalui dalam hidup kita ni tak akan boleh lurus. Sebab Quran je boleh tunjukkan mana jalan yang lurus.
Okay. So rasa menyesal sebab tak pernah, Aisyah kata rasa menyesal sebab tak pernah kenal Quran dari dulu. Selalu just baca tapi tak faham pun. Bila akak dah cerita malam ni rasa macam terkesan sangat ni. Akak pun terkesan bila akak baca benda dia. Subhanallah. Dan Al-Quran tu sangat penting dalam hidup orang mukmin. Betul-betul. Lepas tu Azri sambung kan. Lepas tu rasa macam menyesal lah juga sebab baca Quran tanpa faham dan tadabbur. Rupanya Quran ni betul-betul penting. InsyaAllah betul-betul. Lagi. Nak lagi? Tamak. Nak lagi. Ya, betul. Sebab itulah Allah tak turunkan Quran. Kenapa Rasulullah ni bawa Quran? Bukanlah untuk cakap kat manusia, bacalah Quran ni banyak-banyak tu dapat pahala banyak-banyak. Tidak. Kalau macam tu, I pernah tak dengar hadis Rasulullah kata, kalau kita sebut la ilaha illa subhanakallah tak ingat lah. Tapi ada satu zikir tu lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebutkan zikir tu pun dah beribu-ribu pahala awak dapat. Sebut je lah banyak-banyak kalau kita nak kejar pahala. Tapi kenapa Allah turunkan Quran? Memang untuk menjadikan manusia ni panduan. Untuk jadikan panduan hidup manusia kepada jalan lurus yang menuju kepada Allah akhirnya. So dapat tak apa maksud akak bila akak cakap Al-Quran ni panduan hidup. Untuk buat tujuan hidup. Clear kan? Paksa pula clear. Clear tak? Dapat, Alhamdulillah. So lepas ni nak buat apa? Lepas habis QC, lepas kita dah tangguh QC ni, boleh sila Ros. Malu-malu pula akak nak tanya, boleh tak? Tanya je. Sila. Dia tengah type dulu kot So siapa yang ada soalan sila tanya. Nak bebel apa lagi? Nak bebel apa lagi pula? So apa lepas ni nak buat? Adakah lepas ni tutup QC Sadaqallahul Azim wallahu alam? Tutup? Dah, tak buat apa-apa. Macam tu ke? Tidak. Start walaupun small kan. Start lah encourage diri untuk baca Quran walaupun satu ayat. Maksudnya baca dan faham walaupun satu ayat Quran sehari. Try. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dia bukan sekadar dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukan sekadar itu kan. Besar lagi makna dia. So sebab itulah bila every time korang okay, barakallahu fiqh for the question. Tapi akan nak habiskan akak punya jawapan. Kalau lah korang tak faham nak try tadabbur Quran tapi tak tahu cara, PM akak kan. Ataupun tanyalah akak apa maksud ayat ni. It's okay kan. Akak boleh cerita, akak boleh dapatkan tafsir untuk korang faham, untuk korang lebih faham. So silakan PM, try lah untuk memahami Quran start daripada hari ni ataupun malam ni ataupun esok kan. Ikutlah macam ni. Sekejap apa ni soalan daripada Ros, macam mana akak manage untuk tadabbur Quran, mana lagi elok tadabbur dulu atau hafaz? Cuba akak bagi tips macam mana supaya kita tak tinggal Quran dalam sehari. Masya-Allah. Okay, untuk jawab untuk soalan Ros macam mana akak manage untuk tadabbur Quran, mana lagi elok tadabbur dulu atau hafaz? Tadabbur dulu ke hafaz dulu? Hafaz Quran. Dua-dua bagus dan dua-dua kena buat. Tetapi hafal ni okay, kita ambil contoh sirah lah lebih strong dalil dia kan. Kalau sahabat dia buat apa dulu bila dapat Quran daripada Rasulullah SAW? Diorang datang satu ayat diorang akan buat dulu. Buat. Bila diorang rasa dah puas, buat baru diorang move ke next ayat untuk diorang hafal. Betul. Dulu, sahabat dulu, diorang ni sahabat mendatangi Quran tidak pernah dalam fikiran diorang untuk menambahkan ilmu. Okay, itu kena ada dalam mindset kita. Mendatangi Quran bukan kerana ilmu, bukan kerana nak tambahkan ilmu, nak rasa diri ni pandai agama, so kita bacalah Quran banyak-banyak. Sahabat tidak pernah buat macam tu. Sahabat bila dia mendatangi Quran, diorang ni datang dengan mindset nak buat apa yang Allah suruh. So macam mana diorang tahu Allah suruh apa? Itulah daripada ayat Quran yang Rasulullah sampaikan. So mindset pertama yang patut kita ada mengikut contoh sahabat ialah mendatangi Quran dengan nak buat dulu apa yang Allah tengah suruh.
tengah suruh kita buat. So that's soalan jawapan. Masya Allah, Masya Allah. So that's soalan jawapan dia kepada tadabbur dulu ke hafal? Tadabbur dulu. Kalau untuk situasi ni lah, tadabbur. Sebab apa? Tadabbur ni apa? Tadabbur ni bukan setakat baca translation. Tetapi baca translation, faham ayat tu nak cakap apa dan buat. Buat. Tadabbur tu termasuk dalam buat. Contoh awak hari ni, awak jumpa ayat tentang sabar. So sehari tu, try untuk sabar. Esoknya, awak jumpa ayat tentang jangan marah. So sehari tu, try untuk jangan marah. Itulah tadabbur. Awak masukkan Quran tu, ayat tu dalam hidup awak. Awak fikir dalam pasal ayat tu, awak relate dengan hidup awak dan awak beramal dengan ayat tu. Itulah maksud tadabbur. So dalam konteks ni, dalam situasi ni, tadabbur is much far more important than hafal. Tetapi jangan tak hafal. Macam tu, faham tak? Faham tak maksud akak? Jangan tak hafal langsung. Sebab apa nak hafal? Sebab kita nak cerita pasal orang, nak cerita kepada orang. Kan nak cerita pasal nak baca dalam Quran, dalam solat. Takkan dalam solat awak nak mana Quran? Susah pula So itulah hafalan. Hafal untuk sebagai sunnah Rasulullah kan. Tapi yang first kena tadabbur dulu. Ataupun kena buat dulu lah, kena amalkan. Kena faham Quran tu lebih penting lah daripada banyakkan hafalan. Tapi tak buat apa-apa. Okay. So itu jawapan untuk Ros Okey tak Ros? Akak jawab macam tu. Okay. Baiklah. Okay. So next soalan Cuba bagi tips macam mana untuk kita tak tinggal Al-Quran dalam sehari. Tips dia ialah banyak tips. Nak berapa? 100? Nak 200? Tips paling mudah. Every time lepas dia solat, baca Quran. Lepas solat, baca setengah page. Tak larat setengah page, 2 ayat. Tak larat 2 ayat, 1 ayat. Tak kisah, asal awak baca. Tak semestinya kena 10 page sehari, baru rasa alim, baru perfect lah awak. Tidak. Allah tak pernah meletakkan limit. Allah tak pernah meletakkan amount berapa. Yang penting buat tu kan, yang cerita tadi, buat dulu. Tetapi tips macam nak tak tinggal Quran dalam sehari, after solat buat. Bila nak tidur, baca. And bila nak buat apa lagi? Lepas dah ambil uduk, baca. Simple. Dia sebenarnya nak buat tu dulu. Nak tambah ataupun, sikit. Sila Nina. Okay. Kalau macam Nina, kalau ada rasa urge and apa tu orang kata? Ada perasaan nak baca Quran. Ada rasa perasaan nak baca Quran, just buka mana-mana yang kita, ataupun tak perlu nak ikut surah by surah pun, ayat by ayat. Kita kadang-kadang kalau macam Nina rasa okey, buka, kita tengok surah apa, ayat apa, bila dah bila dah tilawah, tadabbur, tapi masa tilawah tu kalau belum ada rasa nak stop, jangan stop. Kalau Nina. Masya-Allah. Sebab kadang-kadang bila buat macam tu, kita akan rasa apa yang Allah nak cakap tu kena dengan kita waktu tu. Apa yang kita nak waktu tu lah, kita punya desire. Betul. Best tips tu daripada Nina. Tapi kalau rasa susah, macam nak start kan, mungkin dia susah pada perasaan nak buka Quran tu. Once dah buka Quran, boleh baca je, betul tak? Tapi mungkin susah pada part nak buka Quran kan. So tips dia ialah awak betulkan niat. Awak betulkan kenapa awak nak baca Quran. Adakah sebab Kak Tihani suruh? Kak Tihani suruh baca lah hari ni, so kenalah baca lah. Adakah sebab akak suruh? Ataupun awak nak baca Quran sebab Allah suruh? Sebab Allah suruh aku jadi hamba, so aku kenalah jadi hamba. Sebab Allah suruh aku, sebab aku nak masuk syurga, aku nak dapat keampunan Allah, aku kena baca Quran. Bacalah kan, walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat, walaupun setengah page, walaupun 1 page, walaupun 10 page, tak kisah. Asalkan tapi kena paksa dirilah. Memang kena paksa diri. Dia tak senang lah bila kita nak build satu habit ni, dia tak senang. Mula-mula.
Dia mesti ada mujahadah. Dia mesti ada rasa kena buat dulu, kena paksa dulu. Tetapi bila kita paksa diri untuk beribadah, tak perasaan tapi dengan mujahadah, dengan susu korang tu lah akan menjadi sebab kenapa korang masuk syurga. Kot mungkin Allah alam. Sebab Allah ingin, Allah tengok korang punya kesungguhan tu. Maka betulkan niat, paksa diri nak buat ni untuk Allah, untuk dapatkan syurga Allah, untuk dapatkan rahmat Allah. Tapi first thing first, kena rasa nak buat dulu. Dan bila rasa buat, terus buat. Gitu. Itulah dia kot. Kalau tips akak lah macam mana supaya kita tak tinggal Quran. Dan personally akak buat macam tu lah. Kalau akak nak baca Quran, akak kena baca time tu. Kalau tak, kalau akak tangguh, mungkin sampai malam tak baca lah. Susah kan? Macam mana? Kita kan nak jadi hamba Allah melalui Quran. Okay. Ros kata biasa letak kat, betul, letak dekat dengan tempat kita duduk hari-hari. Tak baca rasa bersalah. Betul. Kalau baring atau tempat gelap nak tidur, akak baca dalam phone lah. Tapi kalau nak tegur lah, contoh hari ni kalau baca dalam phone, tak dapat pahala pegang Quran. Tu pun satu juga. Betul. So tips tadabbur paling senang, masa macam tadi. Dan boleh cuba, bila tengok jam, kita buka ayat untuk tadabbur ikut jam waktu tu. Best. Tips ni pun best. Contohnya sekarang ni dah pukul 10.57. Nampak tak? Sekarang dah pukul 10, tak nampak. Sekarang dah pukul 10.57. So jom kita buka surah Yunus, surah ayat ke-57. Macam tu. Dia macam main game pula. Betul, boleh juga macam tu. So kalau ayat surah Yunus, surah ke-10 ayat 57, kalau cakap pasal apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Masya Allah, takutnya. Allah kata, jom korang buka surah Yunus. Akak stop share. Dah ambil screenshot. Akak stop share tau. Jom tengok surah Yunus, surah ke-10, sebab sekarang ni pukul 10.57. Ayat ke-57 kan Allah cerita pasal apa? Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran Al-Quran daripada Allah, daripada Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Subhanallah. Allah ni baik lah. Bila kita nak, mesti Allah bagi. Hari ni kita belajar pasal Quran kan. Terus Allah bagi jawapan Quran ni apa dalam ayat ni. So best lah. Al-Quran ni, lagi kita dekat dengan dia, lagi amazing hidup kita. Awak akan lupa Louis Vuitton, Versace. Awak akan lupa bila awak akan dapat Quran. Best. Betul tu Nina. So boleh try guna tips tu. Tengok pukul berapa, buka ayat berapa. Okay. Ada apa lagi soalan? Masya Allah, best sangat malam ni. Tantuk kawan akak. Okey ke Ukti? Ada lagi soalan? Tak ada? Masya Allah, pukul 11 dah. Hebat Antuna. Aisyah kata, Allah maha baik sangat. Macam tadi Aisyah teringin nak makan aiskrim, Alhamdulillah betul terus dapat. Betul. Korang tahu tak akak tengah kuarantin? Akak tengah kuarantin sebab housemate akak positif. Akak baru 5 hari kuarantin, tapi sepanjang 5 hari ni tak putus-putus Grab datang. Tiba-tiba. Sebab apa? Sebab apa Grab datang? Sebab kawan-kawan kita orang kat luar sana bagi kita orang makanan, bagi kita orang ubat. Akak tak positif, akak negatif. Tapi sebab housemate akak positif, so kita orang close contact kan. So kita orang kena kuarantin lah dalam rumah yang sama. Tapi kawan positif akak tu dekat dalam bilik atas. Dia tak keluar lah. Tapi itulah kita orang tak boleh keluar lah ni. Tapi macam nak beli barang, macam mana. Kita orang risau dah macam nak beli barang, macam mana nak masak. Beras dah habis ni. Tiba-tiba Grab datang. Bukan sekat 1 Grab sehari, 5 Grab sehari. Macam-macam parcel datang, macam-macam makanan datang. Baru tadi oren-oren, brownies datang, kek batik datang. Hebat sangat Allah ni. Dia takkan tinggalkan hamba dia lah. That's why Quran ni Allah bagi sebagai nikmat paling besar untuk menjadi panduan hidup manusia. Okay, ada apa lagi tak? Barakallahu fiik sangat-sangat. Tak bestkan kuarantin, betul-betul tak best. Amin. Barakallahu fiik Aisyah. Thank you Arni. Okay, tak ada apa lagi Okay, if tak ada apa-apa lagi, aku nak sebab aku sebelah pernah. Tak adalah. Kalau ada apa-apa nak cerita kat akak ataupun nak cakap feedback pada malam ni, silakan PM akak.
So tapi untuk malam ni itu je daripada akak. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullahalazim. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah yang akak doakan, semoga Allah menambahkan lagi kebaikan yang banyak kepada korang semua, juga kepada akak juga. So kita tutuplah dengan tasbih kafaratul dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiik untuk malam ni. Assalamualaikum. Thank you sudah pukul 11 dah, masya-Allah, paling lama. Sama-sama. Take care. Korang pun take care tau. COVID is real everyone. Tiba. Okay, take care tu. Akak ada gelang lagi. Mana-mana? Aurat pula. Sekejap. Bye. Tak gelang akak. Salam gelang. Tak sabar nak cabut. Bye. Assalamualaikum. Bye Kak Yani. Bye. Barakallahu fiik.